Itu menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah. Pelihara tauhid kita. Dengan cara bagaimana? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Biar kita faham Al-Quran ini. Biar kita nampak kebesaran Allah. Bila kita belajar Al-Quran, macam kita belajar dekat U gitu contoh. Bila kita belajar kos engineering, kita belajar kos medik, apa matlamat kita? Kalau belajar engineering nak jadi apa? Engineer lah. Kalau nak belajar kedoktoran, belajar nak jadi apa? Doktor. Kalau belajar Al-Quran nak jadi apa? Itu yang pelik, tak nampak nak jadi apa. Sedangkan Al-Quran ni semua orang kena belajar. Masa kecil semua kita hantar anak-anak kita pergi mengaji. Tapi sayangnya terhenti setakat mengaji. Yang mengaji yang kita definisikan untuk Al-Quran ialah mengaji itu membaca sahaja. Cuba kalau anak-anak kita kat mana sekarang? Anak saya mengaji dekat U sekian-sekian. Apa maksud dia mengaji di sana? Untuk peringkat universiti, mengaji itu belajar dan nanti dia nak kerja dengan ijazah yang dia dapat. Tapi kalau mengaji Al-Quran maksudnya apa kita letak? Hanya membaca tanpa memahaminya. Betapa rendahnya kita letak Al-Quran ini. Jangan salahkan musuh, tapi kita sendiri yang meletakkan rendah Al-Quran ini. Jadi yang kedua apa dia kerja kita? Menyuruh manusia mentauhidkan Allah. Yang pertama sekali kita nak suruh siapa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Pelihara pemikiran kita. Tauhid ni maksudnya apa? Mengesakan Allah. Dulu kita dah tadabbur sama-sama. Tengok balik saya minta untuk tadabbur. Tengok balik nota masa kita tadabbur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita masukkan dengan hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Hanya kepada engkau kami mentauhidkan. Maksud dia ada 4 kita bincang di situ. Ini saya cakap secara umum, nanti kita balik, boleh tengok balik. Apa tanda kita mentauhidkan Allah? Yang pertama, mesti ada hanya satu tujuan hidup. Itu baru nama tauhid. Kalau 2, itu dah jadi apa? 2. Lawan tauhid apa dia? Lawan tauhid. Syirik lah. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah, pertama mesti ada hanya satu tujuan ataupun matlamat hidup. Apa matlamat hidup kita? Akhirat. Kalau akhirat matlamat hidup kita, apa sumber rujukan dia? Mesti ada satu, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang mengajar kita tentang akhirat. Sebab tu tadi saya kata kalau kita belajar engineering, kita nak jadi seorang engineer lah. Kalau belajar Al-Quran, kita nak jadi apa? Orang yang berjaya di mana? Di akhirat. Jadi belajar Quran mesti belajar sungguh-sungguh. Jadi kita mesti belajar rujukan yang satu ini, iaitu Al-Quran. Jadi yang ketiga Allah kata apa? Wa yanhauna 'anil munkar, iaitu mencegah daripada mungkar. Apa kemungkaran yang paling besar sekali yang perlu kita pelihara, tuan-tuan? Perkara syirik. Kalau murni tauhid kita, insya-Allah yang lain-lain pasti akan terpelihara. Jadi ini tugas kita sekarang. Tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah yang kita baca ayat 103 tadi, yang kita kenang kembali sejarah-sejarah kita, bagaimana nenek moyang kita menjaga agama ini. Dan hari ini giliran kita untuk menjaga agama ini. Tengok bahagian akhir Allah kata apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Siapa orang yang beroleh kejayaan? Orang yang buat 3 perkara ini. Yang pertama apa dia? Mengajak, menyeru manusia kepada yang terbaik. Iaitu apa dia? Al-Quran. Mari kita sama-sama jadikan masjid kita khususnya, ataupun khususnya lagi Taman Meru kita ini, kalau orang nak mengaji Quran, nak faham Quran, boleh cari dekat Masjid Muttaqin. Daripada membaca Al-Quran sampai nak memahaminya menerusi ilmu bahasa Arab, kita boleh ajar. Itu kita punya matlamat. Tanda kita menjadi umat Rabbani. Yang kedua, nak memastikan umat Islam dan keluarga kita khususnya adalah generasi yang mentauhidkan Allah. Jadi luaslah maksud tauhid ni, bukan hanya sekadar mencerita tentang sembah berhala. Tapi kalau dia sembah wang ringgit macam mana? Kalau dia sembah kedudukan macam mana? Dia tak peduli kat Al-Quran, dia sibuk dengan urusan dunia. Itu dia syirik kerana apa? Mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah.
Jadi saya rasa mungkin sekadar itu yang sempat kita kongsikan. Jadi marilah sama-sama kita menghayati makna kemerdekaan ini dengan membebaskan diri kita daripada kegelapan-kegelapan. Itulah yang disebutkan oleh Panglima Tentera Islam ketika pergi ke Iraq, iaitu Rib'i, seorang sahabat Nabi, nama dia Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir, tuan-tuan boleh cari dalam kisahnya Rib'i bin Amir. Apa yang dia kata, dia dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan Rustum, iaitu pemerintah ataupun pemimpin Parsi. Apa kata dia kepada Rustum? Kami diutuskan oleh Allah untuk membebaskan manusia daripada penghambaan sesama hamba dan menjadi hamba kepada Allah. Jadi ini tugas kita, nak mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah yang sebenar, nak memerdekakan diri kita daripada penghambaan sesama manusia, nak bebaskan kita daripada pemikiran-pemikiran yang jauh tersasar daripada apa yang Al-Quran kehendaki. Jadi ubat dia apa dia? Ubat dia ialah kita kena perjuangkan, kita kena unggulkan ilmu Al-Quran ni. Supaya apa? Supaya manusia menjadi ilmu orang-orang yang celik, insya-Allah. Jadi barakallahu fikum, saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan, jazakumullah khairan atas perhatian. Banyak lagi mungkin perkara yang boleh kita ceritakan untuk menjadi sifat-sifat orang yang mengenang budi ini, orang yang bersyukur, menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Kerana Allah sangat cintakan orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi kepada pengurusi, kepada pihak masjid dan juga kepada tuan-tuan dan puan atas perhatian sekalian. Jadi kita insya-Allah jumpa lagi pada hari Jumaat inilah, jika tidak ada aral. Itu untuk kelas tadabbur kita menerusi surah Al-Mulk, dan pada ayat kelima tak silap saya, ayat kelima, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.